Hi guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel. Kalau tak suka janganlah tengok. Kalau suka jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay guys, hari ni Aziz akan menceritakan dekat korang kisah yang viral baru-baru ni. Yang sampaikan masuk TV apa semua kan. Aduh, nyamuk. Okay, kalau korang tak tahu lagi, Aziz akan ceritakan tentang ketuk pintu di Sabak Bernam tu. Okay, kalau korang tahulah. Kalau yang tak tahu tu, Ajak akan ceritakan kat sini dan Ajak akan baca artikel dia. Ajak akan letak kat sini supaya korang boleh faham, boleh tengok apa semualah. And then dekat penghujungnya nanti Ajak akan ceritakan lebih lanjut apa yang berlaku sebenarnya, kenapa Ajak nak ceritakan pasal ni. And then sebenarnya benda ni dah berlaku, I tak ingat bila, hujung tahun lepas ataupun awal tahun ni. Lepas tu dia hilang seketika. Lepas tu dia muncul balik dekat Sabak Bernam. Okay, kalau korang tak faham, korang stay tune, okay. So sekarang Ajak akan ceritakan apa yang berlaku dekat Sabak Bernam. Okay, jom. Okay, tajuk dia, siapa ketuk pintu jadi misteri penduduk kampung di Sabak Bernam. Okay, Ajak akan tak ketuk ni sikit lah. Okay, Muhammad Khairul menunjukkan pintu yang diketuk susulan gangguan misteri di rumahnya di Kampung Batu 37 Sabak Bernam. So ni mungkin ni lah kot dia pintu yang dia kena ketuk tu. Okay, so Sabak Bernam. Bunyi ketukan pintu yang kuat hingga mengejutkan penghuni rumah, mencetuskan tanda tanya dan menjadi misteri dalam kalangan penduduk beberapa kampung sekitar daerah ini sejak kemarin. Ketukan itu menimbulkan persoalan dengan pelbagai ulasan daripada netizen, antaranya mendakwa ada individu tidak bertanggungjawab sengaja melakukan perbuatan itu hingga tular menerusi aplikasi WhatsApp dan laman sosial Facebook. So kita tak tahu benda ni apa, makhluk halus ke ataupun manusia yang tak ada kerja, lepas tu cari kerja untuk melakukan penduduk kampung yang lain. Kita tak tahu. Okay, difahamkan gangguan ketukan itu berlaku pada waktu malam hingga awal pagi dan membabitkan beberapa kampung lain, antaranya Batu 38, Kampung Tengah dan Kampung Banting. Penduduk kampung Batu 37, Muhammad Khairul Anwar Muhammad Zaini 38 mendakwa ketika berada di dapur rumahnya kira-kira 10.45 malam dia terdengar bunyi ketukan yang datang dari pintu depannya. Kiranya dia dekat dapur, pintu utama lah macam kita. Kalau kita nak masuk rumah, kita akan ke pintu depan kan. So pintu utama tu dia dengar kat situ. Lepas tu bunyi ketukan itu kuat seolah seseorang mahu masuk ke dalam rumah dengan cepat. Dia mungkin dengar macam laju macam tu kot, sebab dia nak macam dia kata kat sini apa, macam orang tu nak masuk rumah tu dengan cepat. Kiranya macam dia kena kejar dengan seseorang ke, lepas tu dia minta bantuan, dia cakap tolong macam tu kot, maybe lah. Okay, sambung. Apabila saya intai menerusi tingkap, tidak nampak sesiapa yang ketuk. Beberapa minit kemudian bunyi ketukan itu kembali dan ia datang dari bilik air di dalam rumah. Kebetulan bilik air itu sudah lama tidak digunakan, jadi seluruh tubuh saya menggigil dan bulu roma meremang sebab dengan ketukan itu. Okay, mungkin bilik air itu dia dah lama tak guna ke. Okay, Haji pun tak tahu kenapa dia ganggu kat tempat yang tu. So kita sambung je lah. Okay, sebelum kita sambung, Haji ada dapat gambar ni yang diorang post-post dekat Facebook, dekat laman sosial lah, WhatsApp apa semua kan. Diorang ada post lah kenapa ganggu diorang apa semua kan. Yelah, kita penat balik kerja, kita nak rehat, lepas tu kita kena ganggu pula, tak ke stres, tambah stres. Kita balik rumah, kita nak rest, tapi ni yang dapat. Okay, kita sambung. Penduduk Kampung Tengah Nur Zaihana Yaakob 38 mendakwa turut mengalami pengalaman sama ketika berada dua anak dan ibunya ketika berada di rumah. Okay, whatever. Mulanya saya ingatkan dua anak saudara pulang dari kerja, namun sangkaan itu meleset apabila tiada siapa di luar rumah sewaktu saya menjenguk menerusi tingkap. So diorang ni banyak yang bagus lah diorang ni, sebab diorang tak buka terus, diorang just tengok dulu
dekat tingkap kan, sebab selalu kan pintu sebelah pintu tu kan macam ada tingkap sikit ke apa ke kan, so dia orang tengok dekat tingkap tu, tengok tak ada orang, so dia orang tak buka. Baguslah juga kan, dia tak adalah macam dengan ketuk je terus buka. So jaga-jagalah lepas ni make sure jangan buka dulu, tengok dulu orang kat tingkap ke apa ke, supaya ada orang boleh kita buka macam tu. Seram jugalah peristiwa ini. Tambahkan pula suami tiada di rumah kerana bekerja malam. Oh, suami dia kerja malam, shift malam lah kot. Okay. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Batu 37 Darat, Muhammad Nazrin Saiman, memaklumkan pihaknya menerima aduan berhubung perkara itu. Aduh, nyamuk ni. Sekejap Muhammad Nazmi berkata gangguan itu turut berlaku pada dirinya ketika berada di rumah kira-kira 11 malam kemarin. Kiranya benda ni berlaku waktu orang yang tak tidur lagi. Kebanyakan orang kan tidur dalam pukul 1, pukul 2 tu memang dah tidur. Lepas pukul 11, pukul 12 ni jarang orang tidur awal kan. Kalau dah tidur awal tu tidur lah. Okay, setengah orang kan dia macam pukul 11 tu kita layan movie lagi ke apa ke kan. So dia macam ganggu awal lah. Faham tak? Okay. Difahamkan hampir separuh penduduk kampung ini mengadu berkenaan kejadian ketukan pintu itu. Oh, dikacau separuh daripada kampung tu. 50% dikacau, 50% lagi tak kacau. Okay. Saya menasihati mereka agar berhati-hati dan tidak membuka pintu sekiranya terdengar bunyi mencurigakan. So, okay lah. Okay, beliau berkata penduduk dinasihatkan menghubungi polis atau pihaknya selain jiran terdekat sekiranya ternampak individu yang mencurigakan. Kami ini mengambil tindakan dengan melakukan rondaan membabitkan sukarelawan MPKK bermula 10 malam hingga 3 pagi di sekitar kampung. So okey lah, diorang buat tinjauan kan, macam jaga, macam tukar-tukar orang ni hari ni, orang tu hari tu kan, supaya tiada gangguan lah. Kau tak silap Haji kan, benda ni diorang kata dia nak test. Haji pun tak tahulah ilmu ni kan, kita pun tak tahu apa semua. So diorang kata macam tu lah, tapi entah, Haji pun tak tahu. Mana tahu orang nak menyamun guna cara ni, sebab benda ni viral kan. Lepas tu orang yang nak menyamun ni ada, apa orang kata, ada cara untuk menakutkan orang supaya orang membuka pintu ke apa. Nyamuk ni mungkin kita tak tahu ataupun memang benda tu. Okay. Lepas tu Ajak ada tengok dekat Twitter. Lepas tu Ajak akan letak kat sini satu video tu. Okay, jom kita tengok sama-sama lah. Okay, Ajak kat sini. Sekejap. Ni nampak. Pintu tu terbuka ya. Kira pintu tu dah terbuka tapi still berbunyi. Lainlah pintu tu tak terbuka kan, pintu tu tutup. Ada lagu guys. Jom buat lagu apa ni? Ni ajak. Apakah sudah masuk musim ketuk-ketuk pintu? Ketahuan kenapa Dia asyik buat lagu. Astaghfirullahaladzim. So ada lagi lah banyak yang Haji tengok kan, yang diorang ada juga video gambar, yang diorang taruh gambar. Lepas tu diorang bulatkan kat situ, diorang macam nampak hantu gula-gula hack. So macam adalah, tapi Haji tak jumpa pula tadi Haji cari. So itu je yang Haji dapat tunjuk kat korang. And then masalah video tadi tu, dia pintu dia tak terbuka sikit tau, still bunyi ketukan tu. Kau faham tak? Lain lah kalau kita tutup rapat kan. Kalau bunyi ketuk tu normal, biasa. So itu yang Haji dapat baca dekat Sahabat Bernam. Mungkin ada lagi website yang lain, tapi Haji mana nak cari. Okey, kenapa Haji nak ceritakan pasal ketukan pintu ni? Sebab benda ni sebenarnya dah lama ada, dah pernah terjadi dekat kawasan perkampungan Haji ni, kawasan perumahan Haji ni. Dah pernah terjadi. Haji lupa bila, awal tahun ni ataupun hujung tahun lepas, Haji tak ingat bila lah.
tapi pernah terjadi dan dia memang kacau orang-orang kampung kawasan Rumah Ajit ni. Dan yang dikacau tu termasuklah Mak Ajit sendiri, dia pernah kacau. Okay, cerita dia macam ni. Satu hari tu memang benda ni viral. Dia mula jauh, lepas tu makin dekat dengan kawasan perumahan Ajit ni. And then kawasan perkampungan whatever lah. Lepas tu ada satu malam ni Mak Ajit memang dia tidur lambat. Dia memang Mak Ajit tengah buat kek, kalau tak silap Ajit lah. Buat kek untuk apa Ajit tak tahu, Ajit tak ingat. Lepas tu sebelah tu pintu rumah Ajit ada 3 pintu keluar. Satu pintu utama, pintu depan. Kedua pintu dapur. Ketiga pintu untuk pergi washing machine. And then yang dia kacau tu dekat pintu nak pergi washing machine tu, pintu tu dekat dengan bilik Ajit. Kalau kau nak tahu. Lepas tu pintu tu dengan dapur agak jauh sikit lah, sebab Mak Ajit kat dapur, Mak Ajit buat kek kat dapur. And then bunyi tu dekat pintu washing machine tu. So macam memang agak kuat. Kalau nak katakan Ajit tidur mati pun Ajit tak tahu. Mungkin orang yang belum tidur saja boleh dengar, Ajit tak tahu. Mungkin orang lain boleh dengar, tapi Ajit tidur mati Ajit tak ingat. Ajit tak tahulah. Okay, cerita dia macam ni. Mak Ajit tengah buat kek. Lepas tu seorang-seorang lah, yang lain semua dah tidur. Lepas tu Mak Ajit dengar orang ketuk pintu dekat belakang. Kenapa dia ketuk dekat pintu washing machine? Kenapa dia tak ketuk dekat pintu dapur? Sebab pintu tu memang gelap, lampu tak pasang. Okay, sebab dekat pintu dapur tu dia dekat dengan tempat parking kereta. So memang tempat parking kereta tu ada lampu. So kalau pintu depan pula masih ada lampu juga. So pintu tu sahaja memang kita orang tak pasang lampu. Memang jarang lah pasang lampu kan kalau nak tidur ni. Lepas tu dia ketuk kat situ. Mak Ajit kata dia ketuk bermula slow, makin lama makin kuat. So macam Ajit tak tahu bunyi macam mana. Lepas tu Ajit macam dah takut lah kan, sebab benda tu memang tengah viral masa tu. And then tiba-tiba terjadi dekat Mak Ajit. Lepas tu Mak Ajit macam takut. Mak Ajit kejut ayah Ajit dalam bilik. Terus ayah Ajit bangun, ayah Ajit pasang lampu, benda tu hilang. Bunyi tu terus hilang. And then ayah Ajit nak keluar nak tengok, tapi Mak Ajit tak bagi sebab kita takut kita ternampak benda tu ke, ataupun perompak ke kan, nak bawa barang. Kita takut kita buka kan nyawa kita melayang lah. So kita takut. So Mak Ajit tak bagi ayah Ajit buka. Lepas tu benda tu hilang lah. Lepas pasang lampu benda tu hilang terus. And then Mak Ajit kemas-kemas. Lepas tu Mak Ajit tidur. Keesokan harinya Mak Ajit cerita lah dekat kita orang semua apa semua terjadi, apa makin kacau apa semua kan. Masa tu pukul 2-3 pagi ya. Kiranya lewat lah masa dekat Sahabat Bernam ni. Kira awal lah kan, sebab pukul 10.45 tak silap Ajit, pukul 11 macam tu dia dah kacau. Waktu dekat sini dia kacau dalam pukul 2-3 pagi macam tu. So macam kita orang pun macam terkejut lah kan. Serius lah kan macam tu. Sebab Ajit pun jenis tidur lambat sebab main game apa semua kan. Kadang-kadang pukul 2, 2.30 macam tu. Paling awal pun 1.30 dah tidur kalau ada kelas. Lepas tu still tak dengar. Ajit pun tak tahu kenapa. Mungkin Ajit baru tidur kan, tidur nyenyak semua. Lepas tu Mak Ajit tengok dekat pintu yang pergi washing machine tu lah. Tengok kat pintu tu. Pintu kita orang setiap ada pintu. Lepas tu ada grill. Pagar grill tu. Pagar grill macam tu lah. Lepas tu ada nampak cat terkoplek pula. Cat terkopak macam tu lah. Macam ni cat. Lepas tu kau terketuk-ketuk, benda tu cat tu akan pudar, akan nampak besi dalamnya. Macam tu lah kan. Memang nampak ya. Memang nampak benda tu. So mungkin benda tu tak tahulah dia guna apa, tak tahulah siapa, tak tahulah makhluk tu ke ataupun perompak kan. Dia tak tahu guna apa. Memang ada kesannya. So memang sampai situ je. Macam kita pun tak percaya kan. Kita orang semua tak percaya apa semua kan. Dah tengah kacau apa semua. And then tiba-tiba benda tu hilang. Benda tu hilang daripada kawasan perkampungan kita orang ni. Tiba-tiba baru-baru ni dia muncul balik dekat Sahabat Bernam. So macam tiba-tiba macam
dekat Sabak Bernam, macam mana boleh sampai sana kan. Dulu kat kawasan kita, sekarang kat kawasan sana. Sebab sampai masuk berita apa semua diorang kata kan. Mungkin ada yang kata dia naik Grab ke pergi sana apa semua. Diorang macam lawak bodoh kan. So macam oh my god, benda ni dah lama lepas tu muncul kembali. So korang faham tak macam mana benda tu dah hilang kat sini, tiba-tiba tak kampung lain. Lepas tu nanti benda tu dah hilang pergi kampung, pergi kawasan lain pula. So kita macam takut lah. Orang kata tak tahulah, Ajit dengar-dengar orang kata apa, tuan dia dah mati. Lepas tu dia nak cari tuan baru. Lepas tu ada yang kata diorang ambil apa, Ajit tak tahu nama dia, Ajit tak tahu apa. Lepas tu dia macam nak test untuk ganggu orang. Dia just ganggu je, dia tak kacau pun. Kiranya dia ketuk tu pun dah ganggu orang nak tidur, ganggu orang nak rehat kan, apa semua. So macam buat apa kau nak ganggu orang kan? Dia nak test apa? Ajib tak faham. So itulah sedikit yang Ajib boleh ceritakan kat korang, yang pengalaman sendiri. Sebab tu Ajib nak buat video ni, sebab macam benda ni wujud balik kan. Dia buat comeback ke apa, Ajib pun tak tahu, tapi kat tempat lain. So sebab tu Ajib nak cerita kat korang. Ajib tak ingat lah bila. So video kita sampai sini je. Kalau korang suka, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe, dan tekan butang loceng yang ada kat bawah ni supaya korang tak terlepas dengan video-video Ajik yang akan datang. Sebelum Ajik lupa, kalau ada lagi cerita-cerita yang macam ni yang agak menyeramkan, tapi bagi korang Ajik tak tahulah, okay? Ajik akan cerita kat korang, Ajik akan share. Sebab benda ni berlaku dekat family Ajik sendiri. Sebab tu Ajik cerita macam yang Ajik cerita hantu sebelum ni pun pengalaman kita orang sendiri. So sebab tu Ajik cerita, Ajik buat video dan Ajik bagi tahu kat korang semua lah. So thank you for watching guys. Bye. Assalamualaikum.